Pengenalan tamadun Islam. Jadi tamadun Islam ialah tamadun yang dituburkan oleh komuniti-komuniti Muslim dari abad ke-7 dan telah menjadi panduan kita hingga kini. Tamadun ini diasaskan oleh kepercayaan Islam, syariah dan akhlak. Ini membezakan tamadun Islam dari tamadun-tamadun yang lain. Penekanan dan pembinaan tamadun Islam adalah mempunyai aspek rohani, kemajuan pembedaan dan intelektual. Ringkasnya, tamadun Islam ini merupakan satu tamadun yang bersifat multidimensional. Pengaruhnya yang meluas meliputi seluruh penjuru dunia termasuklah di Nusantara. Sebelum agama Islam bertapak dan berkembang di Nusantara, penduduk-penduduknya ialah menganut agama Hindu atau mempercayai fahaman animisme yang diwarisi dari atuk dan nenek mereka. Jadi sebab utama tamadun Islam muncul di Nusantara adalah kerana keperluan barangan yang membawa pedagang-pedagang dari Arab, dari Parsi ke Nusantara. Di antara barang-barang yang dibawa oleh pedagang ialah lada, rempah, kemenyan dan kapur barus, iaitu sesuatu bahan kristal yang berwarna putih. Minyak patinya juga berbau aromatik dan merasa pahit. Berasalnya tamadun Islam di Nusantara telah memberi kesan-kesan kepada peradaban Islam di Nusantara. Jadi teori lain mencadangkan tamadun Islam ini datang ke Nusantara apabila pedagang-pedagang Arab dan Parsi menjalankan aktiviti perdagangan dengan negara China. Pada umumnya, pedagang-pedagang Arab ini menggunakan jalan lautan melintasi pesisir India dan Asia Tenggara menurut musim angin. Walaupun terdapat jalan darat melalui Osio di Funan, dalam kegiatan ini menjadikan kawasan Poin pertama iaitu kepercayaan. Agama Hindu dan kemudiannya Buddha diterima oleh raja dan kemudiannya hampir ke semua masyarakat Melayu. Raja merupakan faktor utama dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di tanah Melayu. Orang Melayu merupakan orang yang kuat beribadat. Raja merupakan simbol penyatuan serta keagungan bangsa Melayu. Rakyatnya pula taat dan patuh dengan raja tanpa belah bagi. Jika raja mengambil Hindu sebagai agama, maka hampir keseluruhan rakyatnya juga akan berbuat demikian. Terdapat hampir 30 kerajaan-kerajaan Melayu yang kecil wujud di Nusantara pada kurun 2 dan kurun 3 Masihi, dan rata-ratanya mengangkat Hindu Buddha sebagai agama rasmi negara. Kerajaan Langkasuka dan Gangga Negara merupakan contoh-contohnya. Dan poin kedua ialah bahasa. Pada mula kedatangan Hindu Buddha ke tanah Melayu, orang Melayu mempunyai sistem bahasa dan penulisan tersendiri. Bahasa Melayu terawal direkod dan berkemungkinan daripada keluarga bahasa Proto-Melayu Polinesian yang ditutur oleh kebanyakan masyarakat Austronesia di Timur Tenggara Asia sejak sekitar tahun 2000 Masihi, sebelum Masihi. Bahasa Melayu kuno, Ancient Malay Language, ini mengalami perubahan sejak kedatangan Hindu Buddha yang kemudiannya berkembang menjadi bahasa Melayu tua pada kurun 7 hingga kurun 14 Masihi. Terdapat banyak sistem tulisan yang berbeza diguna pakai bagi menulis bahasa Melayu tua. Walaupun kebanyakan penulisan bahasa Melayu tua ditulis menggunakan sistem berasaskan skrip Pallava, masyarakat Melayu di Nusantara juga telah membangunkan beberapa sistem penulisan yang tersendiri. Skrip Rencong, Renjang, Batak, Lontara, Kawi, Sunda Tua dan Bayi-Bayin adalah antara beberapa sistem penulisan yang diguna pakai oleh masyarakat di Nusantara. Bahasa Melayu tua banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit yang berasal daripada India. Banyak perkataan Sanskrit diguna pakai di dalam kehidupan seharian.
oleh orang Melayu. Dewa, bidadari, dosa, pahala, duka, suka, neraka dan syurga serta puasa juga antara perkataan Sanskrit yang dipinjam dan digunakan oleh orang Melayu sehingga kini. Kebanyakan perkataan-perkataan itu adalah pinjaman ada berkaitan dengan ritual dan amalan dari agama Hindu-Buddha, di mana merupakan agama tradisi masyarakat Melayu ketika itu. Datang dan berkembangnya Islam di Nusantara pada kurun 13 juga telah mengubah dan memperkembangkan sistem bahasa dan penulisan orang Melayu. Perubahan era sistem bahasa dan penulisan di Melayu pada kurun 14 sehingga kurun 18 dinamakan bahasa Melayu Klasik. Poin terakhir ialah adat budaya. Adat budaya serta resam tradisi masyarakat Melayu sebelum kedatangan Islam memang penuh dengan elemen Hindu-Buddha. Hindu-Buddha sebagai agama turut merubah sistem kepercayaan dan pemikiran serta gaya hidup masyarakat Melayu. Elemen-elemen Hindu-Buddha boleh didapati dalam setiap aspek kehidupan orang Melayu yang beradat serta menjadi tradisi yang diamalkan turun-temurun. Dalam adat perkahwinan orang Melayu dahulu, misalnya bakal pengantin maupun lelaki akan terlebih dahulu melalui upacara mandi bunga sebelum berlangsungnya upacara pernikahan. Upacara mandi bunga ini telah diamalkan di dalam masyarakat India sejak berkurun lamanya. Mandi bunga merupakan salah satu amalan keagamaan masyarakat Hindu bertujuan untuk membersihkan diri dari elemen-elemen jahat seperti semangat jahat dan juga membuang nasib malam si pengantin. 7 jenis bunga biasanya digunakan bagi mengamalkan amalan mandi bunga. Amalan ini juga turut diamalkan di dalam majlis persunatan bagi anak-anak lelaki masyarakat Melayu dan masih lagi diamalkan sehingga kini. Politik. Yang pertama, pengislaman raja-raja membawa arus perubahan dalam sosiopolitik. Sistem dan konsep raja dalam agama Hindu telah bertukar kepada sistem dan konsep sultan di dalam Islam. Kedua, politik yang berteraskan agama Hindu, raja dianggap bayangan Tuhan ataupun dewa raja. Tetapi di dalam Islam raja adalah manusia biasa tetapi diberi kemuliaan kerana peranannya sebagai ketua. Ketiga, raja dianggap suci kerana berasal dari keturunan Dewa Vishnu dan Siva. Raja berhak sepenuhnya menentukan hukuman dan kedudukan lebih tinggi dari undang-undang. Keempat, rakyat tiada hak bersuara walaupun raja tidak berlaku adil dan kurang wajar. Siapa yang menentang akan ditimpa daulat. Kesenian. Pertama, pengaruh Islam dalam bidang kesenian meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam dan sebagainya. Kedua, aspek arkitektur atau seni bina dapat dilihat pada bangunan masjid, surau atau madrasah, istana, rumah, kota dan sebagainya. Ketiga, khusus tentang masjid yang merupakan pusat ibadat Islam mempunyai beberapa ciri asasi pengaruh kesenian Islam seperti bumbung, kubah, mihrab dan mimbar. Menara dan tulisan-tulisan khat yang menghiasi dinding-dinding masjid. Keempat, contohnya yang pernah ditemui ialah batu nisan Sheikh Abdul Al-Qadir Hussein Alam bertarikh 903 Masihi yang dijumpai di Linggir Kedah. Untuk kesenian di bawah pengaruh India, penggunaan batu bata untuk membina rumah dewa-dewi dan juga dilihat pada ukiran seni pahat dinding patung dewa logam yang rupa arca.
Bagi pengaruh Islam pula, epigrafi dalam makam atau batu nisan. Batu nisan merupakan karya Islam yang pertama yang dimasukkan ke Nusantara. Dari segi corak, pengaruh asing menjadi pancar daya kreativiti penduduk tempatan dan memainkan peranan penting dalam memartabatkan masyarakat alam Melayu. Pendidikan. Yang pertama, mengenai sistem pendidikan dan ilmu pengetahuan, ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. Kedua, agama Islam menerima naungan daripada Istana Raja-Raja Melayu, maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketiga, ini menunjukkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama mengenai ajaran Islam. Ketiga, kesannya ramailah masyarakat Melayu yang celik uruf berbanding sebelum kedatangan Islam, di mana ilmu pengetahuan hanya dipelajari oleh golongan istana sahaja. Keempat, kesan lain, muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka, terutama karya-karya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab. Perundangan. Sistem perundangan tempatan mengalami perubahan seperti yang tercatat dalam Hukum Kanun Melaka, Adat Pepatih dan Adat Temenggung. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dikekalkan. Contohnya, hakim boleh menggunakan budi bicara sama ada menjatuhkan hukuman potong tangan bagi kesalahan mencuri ataupun didenda dan dipenjara sahaja. Selain itu, tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Manakala di peringkat negeri terdapat beberapa undang-undang yang telah dikuatkuasakan seperti Undang-Undang Pentadbiran Islam, Undang-Undang Mahkamah Syariah, Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam, Undang-Undang Prosedur dan Keterangan dan sebagainya. Ini juga tidak sama seperti hudud, ianya ditukar sedikit, tidak ikut sepenuhnya seperti hudud. Kekeluargaan. Kedatangan Islam telah memantapkan lagi sistem kekeluargaan masyarakat Melayu. Dalam masyarakat Melayu, pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik, beragama, berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan. Sistem kekeluargaan masyarakat Melayu berteraskan Islam dan adat. Sejak lahir lagi, seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi dia ada konsep-konsep dosa, pahala dan sebagainya. Setelah meningkat umur 5 tahun, dia ajar bersembahyang, berpuasa dan lain-lain. Selain itu, mereka juga diajar supaya hormat menghormati, bertolak ansur dalam kehidupan seharian. Ini juga bagus bagi meningkatkan kita punya akhlak. Dengan akhlak yang bagus dan tahu asas-asas kepada agama Islam itu sendiri, ini dapat membentuk kita menjadi seorang manusia yang berguna. Jika kita mempunyai akhlak yang bagus, ini dapat membentuk satu sifat yang disenangi oleh masyarakat di sekeliling kita. Apabila akhlak itu bagus, masyarakat di sekeliling kita senang untuk berurusan dengan kita, mahupun berbicara dengan kita. Ini dapat membentuk satu komuniti yang sihat di dalam negara Malaysia.
Jadi kesimpulannya ialah jelas bahawa kedatangan Islam telah memberi perubahan yang sangat besar dan kesannya kita dapat lihat dari semua aspek kehidupan. Selain itu, kewujudan tamadun Islam juga telah membentuk wajah baru dan memperkukuhkan identiti Melayu yang sebelum dibayangi oleh unsur yang rapuh dan tidak kekal. Orang Melayu juga mula menyedari dan memahami nilai yang telah ditetapkan dan berusaha untuk memupuk nilai Islam untuk generasi seterusnya. Bukan itu sahaja, orang-orang Muslim juga menyedari dan memahami nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dan berusaha menyesuaikan warisan tradisi budaya dan kehendak-kehendak Islam. Mereka menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Ini akan menyinarkan kembali kegemilangan tamadun Islam yang malang.